Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Perak akan bercerita tentang hikayat Pak Kadok dan sumpahan ikan tapah. Sebelum kami bercerita dengan lebih lanjut lagi, mesti ramai yang pernah dengar kisah Pak Kadok yang lurus bendul kan? Pak Kadok sememangnya terkenal dengan pepatah ayam menang sabung tapi kampung tergadai. Jadi, apa kaitan Pak Kadok dengan sumpahan ikan tapah? Tentunya bermula semasa zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah ini almarhum Sultan Mansur Shah. Pada waktu itu, permainan sabung ayam merupakan permainan yang sangat terkenal dan merupakan salah satu termasuk hiburan di kalangan penduduk kampung. Permainan sabung ayam ini sangat terkenal sehingga melibatkan semua golongan daripada rakyat jelata, bangsawan maupun sultan. Pada suatu hari, Pak Kadok ternampak seekor ular sedang menggonggong sebiji telur ayam lalu diletakkan di atas tanah berhampiran rumahnya. Pak Kadok pun mengambil telur tersebut lalu dieramkan oleh ayam ternakannya. Telur itu kemudiannya menjadi seekor ayam sambung yang cantik dan handal yang dinamakan Biring Si Kunani. Ayam ini sentiasa menang dalam semua pertandingan sehinggakan semua penduduk kampung termasuk para pembesar istana takut dan tidak mahu menyambung dengan ayam si Kadok. Berita kehebatan ayam si Kadok telah mendapat perhatian Sultan. Lalu Sultan pula mencabar Kadok untuk menyambung ayam. Tetapi dengan syarat yang ditetapkan. Syaratnya adalah ayam Kadok perlu ditukarkan dengan ayam Sultan. Pertaruhannya adalah kampung halaman serta isi rumahnya. Manakala di bahagian Sultan pula, Kadok akan diberikan sebahagian kuasa memerintah dan kawasan negeri Perak jika ayam Sultan kalah. Akibat terlalu resah kerana sudah lama tidak menyambung ayam, tanpa berfikir panjang, Pak Kadok pun terus menerima syarat tersebut asalkan dia dapat menyambung ayam. Yang penuh gembira sehinggakan pakaiannya menjadi koyak rabak. Penonton hanya mentertawakan Pak Kadok atas perbuatannya. Pak Kadok tidak sedar bahawa ayamnya telah menjadi milik Sultan. Setelah pemenang diumumkan, barulah Pak Kadok sedar dirinya telah dipermainkan. Kerana berasa malu, Pak Kadok pun terus pulang ke rumah. Seperti yang dijanjikan, Pak Kadok terpaksa memberikan kampung halamannya, isteri serta anak perempuannya kepada Sultan. Pak Kadok hanya tinggal sehelai sepinggang dengan seekor kucing kerana pada waktu pertaruhan tersebut dibuat, kucing tersebut tidak berada di rumah. Lepas itu, Pak Kadok berundur dan berpindah ke sebuah pulau di tebing Sungai Perak bersama kucingnya. Dipendekkan cerita, Pak Kadok ternampak seekor ikan tapah yang besar di tebing Sungai Perak. Pak Kadok tidak tahu cara untuk meneruskan ikan tersebut. Tiba-tiba, datang seekor burung kakak tua hinggap di pohon sebatang pokok. Burung kakak tua tersebut mengeluarkan bunyi belah perut, belah perut. Pak Kadok menganggap bahawa dia perlu membelah perut ikan tapah itu. Apabila Pak Kadok membelah ikan tapah itu, keluarlah emas yang banyak. Pak Kadok mengambil semua emas tersebut dan kemudian melihat ikan itu masih hidup. Kerana terasa terhutang budi, Pak Kadok pun menjahit semula perut ikan tapah itu dan melepaskannya ke dalam sungai dengan lafaz sumpah yang kekal sehingga ke hari ini. Kadok dikatakan telah bersumpah, mulai hari ini dan kehadapannya, aku tidak akan menyambung lagi. Aku, anak isteri, cucu cicit, piat-piut, empas-empas, endaun, entahkan ia, entahkan bukan, tidak akan memakan, menganiaya atau mengkhianati anak ikan tapah. Barang siapa yang melanggar sumpah aku akan mendapat sakit gatal, melecur dan bengkak-bengkak. Kiranya tahan badan, tidak selamatlah hidupnya. Tanpa membuang masa, Pak Kadok pun pulang ke kampung untuk menembus semula kampung halaman, isteri dan anaknya. Saki-baki emas itu pula disimpan untuk menyara kehidupannya yang akan datang. Dikatakan sejak kejadian itu, Pak Kadok tidak lagi menyambung ayam. Begitulah kisah sumpahan Pak Kadok yang diketahui ada kaitan dengan legenda ikan tapah sehingga hari ini. Sejak itu, semua keturunan Pak Kadok
tidak boleh memakan ikan tapah, dan pantang larang tersebut dibuat selepas mendapat pertolongan daripada ikan tapah itu. Dikabarkan bahawa khazanah Pak Kado yang merupakan 3 butir keongsan emas masih lagi disimpan rapi oleh keturunannya dan akan digunakan sebagai penawar penyakit yang terjadi selepas ada keturunannya yang memakan ikan tapah. Dikatakan juga orang ramai yang mempunyai penyakit gatal-gatal dan alahan selepas memakan ikan tapah akan berkunjung ke rumah waris Pak Kado untuk mendapatkan penawar. Biasanya, waris Pak Kado akan memberikan air penawar yang sudah dibotolkan oleh mereka yang terkena sumpahan. Air penawar tersebut disediakan dengan merendamkan emas ke dalam air yang akan diminum, disapu ke tempat yang gatal atau sebagai air mandian. Meskipun sumpahan ini dikatakan hanya berlaku kepada keturunan Pak Kado yang berasal dari Perak, namun ia juga dipercayai boleh terkena kepada anak-anak mereka menerusi perkahwinan yang melibatkan keturunan ini. Sumpahan Pak Kado ini diperbeza dengan sumpahan Maksuri di Pulau Langkawi kerana sumpahan Maksuri ini akan berlanjutan sehingga 7 keturunan saja, tetapi sumpahan Pak Kado ini pula tiada had tempoh dan tidak akan berakhir sampai bila-bila.